Assalamualaikum Kak Nadia. Salam. Dengar tak suara Kak? Dengar. Clear Okay, clear. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Nuri start record dah. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebagai pengerusi majlis mengalu-alukan kedatangan Kak Nadia. Terima kasih daripada kami semua atas kesudian Kak Nadia untuk ditemu Rama. Okay. Kami perkenalkan diri dulu lah. Saya Adila, mahasiswi daripada UNISYAM, belajar di bawah bahagian undang-undang syariah dan undang-undang semester 2. Semester 2, okay. Apa tu, Iman sambung belajar dekat sana Betul. Oh, okay, alright. Kejap akak setting sekejap. Okay. Okay, alright. Seterusnya kawan-kawan yang lain boleh tak dulu dengan Kak Nadia? Boleh kenalkan diri dulu. Yang Iman akan kenal lah sebab practical student pemakar itu. Yang lain? Assalamualaikum, saya Raudatul Sakinah Mukisari dari kuliah syariah. Panggil apa Sakinah? Panggil Sakinah tak apa. Okey, lagi yang lain? Panggil Nurin okey. Yang seterusnya? Assalamualaikum, nama saya Nurul Syafiqah binti Abdul Rashid. Saya mahasiswi UNISYAM. Saya daripada Fakulti Syariah. Semester 2, boleh panggil saya Syafiqah. Okey, Syafiqah. Okey, lagi seterusnya? Dia macam lecturer pula kan? Kak Nadia. Salam. Saya Sarah Hinti Anak. Kuliah syariah dan undang-undang semester 3. Semester 3, okey. Okey, tu pengenalan diri daripada kami. Sekarang boleh ke kalau kami nak tahu serba sedikit tentang background Kak Nadia dan pengalaman Kak Nadia dalam bidang kewangan ni? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Nama akak nama penuh Nurul Nadia binti Muhammad Sarif. Akak asal Melaka. Okey, untuk background akademik akak, selepas SPM akak menyambung pelajaran di dalam bidang asasi di bawah Universiti Malaya di Nilampuri, Kelantan. Ada yang tahu ke tempat tu? Boleh tak buka speaker semua sebab akak tak dengar lah soal korang. Sorry, sini hujan tau, aku nak dengar sikit. Okay. Kemudian lepas asasi tamat, akak sambung di dalam bahagian ijazah undang-undang syariah di Universiti Malaya di KL lah. Okey, selepas ambil masa 4 tahun, sebab kalau law memang ambil masa 4 tahun. Kalau di universiti korang berapa tahun untuk law? 3 tahun setengah. 3 tahun setengah, 97 sen. Oh, 3 tahun setengah okey. So setengah lagi tu dikira praktikal ke macam mana? Sem akhir, sem 7 tu. Okey. So lepas akak habis 4 tahun study dalam bidang ijazah, akak terus sambung Shemring di firma Guaman Tuan Zulkifli Wang Azmi Info yang sekarang. Dan kemudian akak terus bekerja di sinilah, di Zulkifli Wang Azmi Info, secara spesifik bahagian sebagai peguam syar'i lah. Peguam syar'i start daripada tahun 2013 sampai sekarang. Berapa tahun dah?
berapa 8 tahun. 8 tahun lah akak dah praktis syariah ni. Okay, so akak kalau korang nak tahu, untuk peguam syar'i ni dia bukan macam concealer tau. Once kita, kalau concealer contoh, once kita dah tamat ijazah, dah call to the bar, kita panggil call to the bar tu maksudnya dia tauliah lah. So dia boleh praktis satu Malaysia. Melainkan Sabah Sarawak tu lain lah, sebab dia ada undang-undang yang govern dia sendiri kan. Untuk syariah ni kalau ada 14 negeri, kita Malaysia ada 14 negeri. So akak kena apply, kena mohon 14 lesen lah setiap negeri. Okay, sebab kalau untuk undang-undang ni berkenaan dengan undang-undang negeri ataupun agama ni adalah di bawah bidang kuasa negeri masing-masing. Sekejap. Sorry sekejap, anak akak dah bangun, sekejap. Okay, sorry iklan sekejap. Apa tadi akak sampai tu? Okay, setiap negeri undang-undang agama adalah di bawah bidang kuasa negeri masing-masing. So kalau nak praktis peguam syar'i ni kena apply lah setiap negeri punya lesen. Sekarang macam sekarang ni akak ada tauliah tiga negeri. Negeri lah, yang pertama Selangor, mostly akak kat Selangor. Kemudian akak ada lesen peguam syar'i wilayah persekutuan. Persekutuan termasuk dengan apa tu namanya, Labuan sekali lah. Lepas tu yang ketiga akak ada lesen daripada Negeri Sembilan. Okay, so mostly kalau nak tanya akak lebih kepada negeri Selangor, akak praktis negeri Selangor. Okay. So dah berkahwin, ada seorang anak, baru bangun tadi. Ada soalan lagi untuk background akak? Kalau tak ada dah, dekat tu je. Tak ada dah. Okay, tanpa membuang masa kita terus masuk slot soalan, boleh? Okay, boleh. Untuk soalan saya yang pertama, bolehkah Kak Nadia ceritakan sikit perbandingan antara dua kes tentang cerai talak? Okay, untuk nak memudahkan kefahaman ni, sebab akak nak korang faham dulu. Kalau dekat mahkamah syariah ni ataupun mahkamah syariah kita macam ni tahu, dia punya hierarki. Hierarki mahkamah, yang first ada mahkamah rendah, mahkamah tinggi dan mahkamah rayuan. Dan sumber rujukan ataupun sumber otoriti yang digunakan mahkamah adalah yang pertama sekali of course yang kita punya Al-Quran dengan Sunnah lah. Lepas tu yang kedua baru kita go through kepada undang-undang yang terpakai setiap negeri. Bila tak ada, maksudnya bila ada lakunah ataupun kekosongan dalam amendment ataupun undang-undang tu, kita ada arahan amalan untuk menjelaskan lagi. Dan kemudian kita akan refer pada kes. Okay, so sekarang ni untuk perceraian kita akan nak tanya, siapa tahu ada berapa jenis perceraian yang ada di mahkamah? Tahu tak ke korang tahu yang cerai talak sahaja di mahkamah? Macam fasa semua tu ke? Okay, so maksudnya cerai talak, cerai kita akan panggil cerai lah. Cerai di mahkamah syariah ni ada beberapa. Yang paling famous kita panggil cerai persetujuan bersama. Selalunya akak sebut cerai Seksyen 47 lah. Cerai Seksyen 47. Kemudian kita ada perceraian secara huluk. Huluk ni adalah tebus talak. Okay, kemudian kita ada perceraian secara fasah, perceraian secara lafaz ta'liq.
Lepas tu yang kedua famous pengesahan lafaz cerai di luar mahkamah. Okey. So sekarang ni kalau Iman tanya akak berkenaan dengan dia punya perbandingan kes talak kan tadi, betul tak? Okey. Okay, so kalau yang akak nak ulas kat sini berkenaan dengan perceraian secara persetujuan bersama. Sebab kalau tanya akak berkenaan dengan perceraian lain macam fasakh, taklid, semua tu setiap negeri lebih kurang sama je. Setiap negeri lebih kurang sama, cuma yang membezakan dia kedudukan seksyen tu sahaja. Okay, so kalau nak berkenaan perbandingan ni akak lebih prefer untuk rujuk seksyen 47 yang persetujuan bersama tadi tu. Okay, setiap negeri ada peruntukan seksyen tu. Okay, dia nama je perceraian persetujuan bersama, tetapi kalau contohlah masa kita daftarkan kes, suami akan datang ke mahkamah, isteri akan datang ke mahkamah. Okay, so kalau suami tu bersetuju untuk lafaz cerai di hadapan hakim, so tak ada masalah yang tu. Okay, yang jadi masalah apabila suami tak bersetuju akan adalah dia punya proses-proses yang seterusnya. Kalau kita tengok, kalau akak nak tunjuk dekat sini pun, ataupun akak boleh ni lah, akak boleh email pada Iman nanti rujukan seksyen tu. Untuk catatan kalau akak lebih kepada Selangor Okay. So kalau merujuk pada seksyen 47 Act Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor tahun 2003, dekat situ dia ada nyatakan tau, untuk kefahaman korang boleh rujuk seksyen tu bila mana suami tak setuju, suami ataupun isteri dah dua-dua sekali boleh, tak setuju untuk bercerai ataupun tak setuju untuk melafazkan cerai, lepas cerai untuk suami lah. So nanti mahkamah akan jawatan kuasa pendamai. Kalau Iman pernah dengar dekat office lah yang akak selalu sebut JKP tu adalah dia jawatan kuasa pendamai. Okey, jawatan kuasa pendamai ni dia punya fungsi dia untuk mendamaikan. Maksudnya kan seperti mana kita tahu talak ni ada orang cakap okey talak ni kuasa suami sahaja, suami dia boleh ceraikan. Tapi tak, sebenarnya hakim pun ada kuasa untuk menceraikan. Hakim menceraikan adalah melalui prosedur hakam. Okay, so JKP tadi bila gagal akan lantik hakam. Okay, so ni akak cerita dia punya proses secara general dulu Okay, hakam ni akan decide lah sama ada untuk melafazkan cerai. Maksudnya hakam ni kalau kat Selangor adalah individu yang dilantik oleh Sultan Selangor memegang jawatan sebagai hakam. Okay, so kalau akak nak secara detail tentang hakam dengan JKP ni ambil masa yang lama nanti. So akak fokus kepada apa yang Iman tanya, perbandingan. Okay, kalau korang tengok setiap negeri ada peruntukan seksyen 47 tu. Cuma ada beberapa negeri yang tak selaras dia punya proses. Contoh tadi akak cakap kalau seksyen 47 ni bila salah seorang tak bersetuju akan lantik JKP. JKP pergi ke hakam kan. Okay, so hakam ada negeri yang tak mengguna pakai kaedah hakam ni. Contoh negeri Johor. Johor macam ni, Johor dia straight sikit. Kalau kita daftarkan seksyen 47 ni, bila suami tak setuju untuk bercerai, so dan selepas JKP pun tak dapat disempurnakan ataupun tak dapat diislahkan balik lah, tak dapat diislahkan maksudnya tak dapat kembali sebagai suami isteri, so hakim akan decide untuk batalkan kes ataupun buang kes terus. Okay, kalau berbanding dengan negeri lain macam Selangor, KL, Negeri Sembilan ada kaedah hakam tu. So kalau Iman tanya akak perbandingan untuk kes ni, akak nyatakan ada negeri yang ada kaedah hakam, ada negeri yang tak ada hakam. So dia jadi macam agak kecelaruan sikit lah. Sebab kalau contoh kes negeri yang ada hakam ni, dia mudah sikit untuk bercerai, tahu tak?
Maksudnya bila daftarkan kes, JKP tak berjaya, boleh terus kepada hakam. So kalau negeri-negeri yang tak ada hakam ni, macam Johor, kalau tak dapat, suami tak setuju, so tak bolehlah nak guna hakam tu. So dia kena, maksudnya isteri tu kena filekan lagi kes baru, kes yang lain pula, sama ada melalui fasah, melalui taklik, tengoklah mana-mana elemen yang mengena. Okey, faham tak? Jelas. Okey. So kalau perbandingan dari segi proses ataupun prosedur perceraian tu memang ada berbeza lah untuk beberapa negeri. Kita tak selaras sebab tu kalau nak jadi program syariah ini istilah macam ni lah, 14 negeri kita nak masuk kan. So kita kena tahu setiap proses negeri tu macam mana. Sebab tak semua sama tau. So contoh kalau akak praktis dekat Selangor, bila akak nak masuk Negeri Sembilan, akak kena tengok dulu macam mana prosedur dia. So kita kena hadam lah setiap negeri punya prosedur semua. Okay, so kalau perbezaan, itu perbezaan yang akak nyatakan. Lagi Iman ada apa-apa nak tanya? Kawan-kawan yang lain kalau ada soalan. Kak Najia. Contohlah, seorang ni dia ada 2 wife. Lepas tu, wife pertama paksa dia suruh ceraikan. Kalau ceraikan wife kedua, kalau tak dia ugut untuk bunuh anak dia orang. Sorry, ulang balik boleh tak? Sebab saku-saku lah tak akak. Seorang lelaki ni dia ada 2 wife. Dia ada 2 wife, okey. Wife pertama dia ugut suruh ceraikan wife kedua. Kalau tak, akan bunuh anak dia orang. Okey. Lepas tu, dia lelaki ni pun ceraikanlah wife kedua dia tu, tapi dalam keadaan yang terpaksa. Kalau ikut tu tak jatuh kan, talak. Kan ada. Okey. Okey, ada soalan lagi ke? Okey. Sebab, lepas tu, dalam waktu yang diceraikan tu tak ada niat, tapi dalam seminggu lepas tu wife yang kedua ni macam apa tu, menjengkelkan dia lah kan. Lepas tu dia pun baru ada niat memang nak ceraikan wife kedua dia tu. So macam mana jatuhnya hari tu? Okey, so soalan dia, akak ulang balik soalan dia, seorang lelaki ni ada 2 isteri. Okey, so dengan isteri pertama dia ada anak. Kan, ada anak. Okey, so dia ugut. Dia cakap kat suami dia, kata ceraikan wife yang kedua wife kedua. Kalau tak ceraikan, dia akan bunuh anak dia. Ya. Okey, so suami pun lafazkan cerai. Ya. Lafaz cerai tu lafaz macam mana? Melalui WhatsApp. Melalui WhatsApp. Okey, boleh zoom in lagi dia punya lafaz dekat WhatsApp tu macam mana? Secara soreh. Soreh, maksudnya aku ceraikan kau. Ya. Okey. So masa tu dia tidak berniat. Sekejap iklan lagi, sekejap. Okey, sorry Okey, so lafaz sudah lafaz soreh lah. Lafaz soreh, kemudian masa dilafazkan tu dia tak berniat. Seminggu lepas tu baru berniat macam tu? Ya. Okey. So kalau dalam kes macam ni, kita fokuskan kepada lafaz cerai secara tulisan lah kan? Okey. So kalau benda-benda macam ni, benda pertama sekali, sekejap Okey, yang pertama sekali untuk kes-kes macam ni, biasanya lah akak akan tengok dulu dia punya situasi ni lengkap tak rukun talak dia.
Okey, rukun talak ni ada 5. Yang pertama kita panggil mutalak. Mutalak ni maksudnya suamilah, suami yang melafazkan cerai. Kemudian yang kedua adalah mahal. Mahal ni maksudnya tempat, maksudnya isteri yang diceraikan. So kalau suami, kalau contohlah seorang lelaki tak ada isteri, mana boleh nak, mana kalau sekalipun dilafazkan cerai tu tak sah pun. Faham tak? Maksudnya kena ada suami, kena ada isteri. Kemudian yang ketiga kena ada sirah. Sirah ni maksudnya ayat cerai yang dituliskan. Okey, kemudian yang keempat kita tengok dia punya niat dia. Okey, dia berniat ceraikan ataupun tidak. Kemudian yang okey, berkenaan dengan yang tanya tadi, lafaz cerai melalui tulisan kan. Okey, kalau tulisan ni macam tadi yang siapa adik Maisarah tanya tadi tu, ada sebut tadi kan berkenaan soreh ataupun tak soreh kan. Okey, kalau soreh ni dia beza soreh dengan tak soreh. Tak soreh ni adalah kinayah. Soreh ni adalah lafaz cerai yang terang. Contoh, aku ceraikan kau, aku talakkan kau. Okey, itu lafaz yang soreh Kalau lafaz tak soreh yang kinayah ni contohnya kau pergi balik rumah mak kau. Maksudnya ayat cerai, ayat talak tu tak ada. So kalau beza yang ni akan nak kefahaman kurang perbezaan antara soreh dengan kinayah ni. Kalau lafaz kalau kita lafaz secara lisan, lafaz lisan ni maksudnya melalui mulut lah. Melalui mulut hakim akan ambil kira kalau katakan lafaz tu soreh ni tak memerlukan niat pun. Contohlah suami tu memain je, dia kata dia bergurau, dia kata aku ceraikan kau talak 3 contoh. So kalau disiasat oleh hakim, walaupun contohlah suami kata saya tak berniat pun nak ceraikan isteri saya memain je, saya bergurau je, tapi hakim akan jatuhkan juga talak tu sebab itu adalah lafaz soreh. Okey, lafaz soreh ni tapi dia bergantung kepada tadi akak ada sebut rukun-rukun talak kan. Dia selepas rukun talak ada syarat sah untuk rukun tu pula. Contoh biasa dekat mahkamah suami akan cakap ya memang saya ada lafazkan tapi saya marah sangat masa tu ataupun saya diugut. Okey, kalau situasi macam ni pula hakim akan siasatlah sama ada tahap dia punya marah tu sampai hilangkan kewarasan dia ke. Okey, ataupun kalau ugut tu ugut macam mana? Macam tadi yang Maisarah tanya tadi, isteri dia ada ugut untuk bunuh anak kan, ugut bunuh anak. Okey, yang tu nanti akak sentuh kemudian lah, akak nak sentuh dia punya berkenaan dengan lafaz dulu. Sebab tadi kalau ikut situasi tadi, dia punya rukun-rukun tu adalah dah ada dekat situ. Cuma yang pertama, isu yang contoh kalau akak buat kes tu, akak akan petikaikan dia punya lafaz tu adakah berserta dengan niat masa tu. Okey, sebab situasi tadi yang adik Maisarah bagi, situasi yang lafaz soreh kan? Lafaz soreh, okey. So dengan tulisan. Okey, so dekat sini bila dah lengkap dia punya dia punya rukun-rukun tadi tu, benda kedua akan zoom in berkenaan dengan jenis lafaz dia tu adalah secara bertulis kan. Okey, kalau bertulis ni biasanya walaupun lafaz tu lafaz soreh, kita akan spesifikkan kepada ianya adalah lafaz kinayah. Dia berbeza dengan lafaz lisan. Kalau bertulis melalui SMS ke, melalui WhatsApp ke, dia memang kena tengok apa niat dia masa tu. Dia ada beberapa syarat lah untuk mengesahkan lafaz secara bertulis tu. Okey, so keadaan kedua adalah dia lafaz secara bertulis. Okey, kemudian dalam situasi tadi tu dia cakap masa lafaz tu dia tak berniat pun dan dia berniat seminggu selepas.
kan? Okay. So niat dengan lafaz, niat dengan masa, contohlah dia hantar SMS hari ni. So dia kata okay, aku memang berniat, contohlah kata aku ceraikan kau dengan talak 3. Lepas tu bila disiasat hakim akan tanya masa tulis WhatsApp tu, masa hantar WhatsApp tu pada isteri tu, apa niat dia sebenarnya? Okay. Contoh macam situasi ni dia kata, contoh dia kata, oh ya Arif, masa saya hantar SMS tu, saya tak berniat pun. Saya tak berniat untuk lafazkan cerai tu. Saya hantar sebab saya takut dia bunuh anak saya. Kan? Okay. So, bila situasi macam ni, bila kasat niat tu tak seiring dengan lafaz ataupun tulisan WhatsApp tu, tak jadilah, maksudnya dia tak lengkap syarat kepada rukun tu. Melainkan kalau contoh dia kata okay Arif, masa saya tulis WhatsApp tu, masa saya hantar ni, masa berniat pun nak ceraikan dia. Okay, kalau macam tu barulah jatuh talak dia. Okay. Contoh lagi, tu situasi yang adik Maisarah tanya tadi lah. Maksudnya kalau jawapan akak kepada situasi tu adalah tak jatuh talak tu. Sebabnya dia tidak berniat semasa nak hantar WhatsApp tu. Okay, yang akak nampak lagi dalam situasi ni, contoh yang kedua, dia memang dilafazkan, memang dia berniat untuk menceraikan isteri masa tu. Okay. Lepas tu hakim dia berniat, tak masalah lah. Contoh dia kata, ya Arif, memang saya berniat ceraikan dia, tapi sebab saya takut dia bunuh anak ni. Contoh yang kedua, dia berniat dengan sebab takut bunuh anak. Kan? Okay. Kalau macam tu, hakim akan tengok juga tau, setakat mana ugutan nak membunuh anak tu. Contohlah, isteri ni dah pegang dah pisau dekat leher anak ni. Kalau you tak lafazkan cerai, I bunuh anak sekarang ni, kelar leher. Okay, so situasi tu, kalaupun suami kata saya cakap, ya Arif, saya lafazkan cerai masa tu sebab dengan dasar isteri saya nak bunuh anak masa ni. Okay. So maksudnya kalau macam tu, bila dia melafazkan, dia berniat menceraikan sebab isteri nak bunuh anak, yang tu mahkamah akan tengok baliklah situasi-situasi tu pemberatan macam mana. Situasi ni kebiasaannya lah, kalau tahap ugutan tu sampai tahap untuk mencederakan semua tu, hakim akan cakap dia lafaz tu bukan dengan kerelaan sendiri. Okay. So kalau situasi macam ni, tak jatuhlah talak tu sebab dengan niat dia nak menyelamatkan nyawa anak tadi tu. Okay, faham tak? Okay, apa lagi situasi, contohlah dia kata, ya Arif, saya lafazkan cerai tu sebab saya terlampau marah sangat ni. Isteri saya provok saya ni. Okay. Bila dalam situasi tu, hakim akan tengok pula tahap kemarahan dia macam mana. Biasanya akan tengok, okay, dia ni marah sampai hilang kewarasan ke, sampai dah tak ingat dunia ke. Dalam situasi tu pun mahkamah akan ambil kira situasi kondisi suami. Kalau betul-betul ternyata memang dia marah sangat sampai memang tak ingat dah ni. Okay, yang tu situasi tu pun tak jatuhlah talak tadi. Okay, so kesimpulan untuk dalam yang Maisarah tanya tadi tu, satu, kena bezakan sama ada lafaz tu lafaz lisan ataupun bertulis. Kalau bertulis memerlukan niat. Okay, memerlukan niat. Okay, akan nak share satu kes akak. Dia melafazkan beberapa lafaz cerai melalui Yahoo Messenger. Okay, so bila bertulis ni kita memerlukan niat kan. Hakim akan tengok apa niat suami tu. Dalam kes akak ni, akak mewakili isteri dia. So suami dia ni datang mahkamah, dia kata, ya Arif, saya tak berniat pun nak lafaz cerai ni. Saya tak berniat pun lafaz cerai masa tu. So dalam situasi macam ni, bila suami menafikan, so kena peguam tu lah
kena cari jalan ataupun kena buat kerja lebih sikit untuk membuktikan niat suami ni. Okey, niat suami ni kita boleh buktikan dengan apakah tindakan-tindakan dia. Contoh kalau contohlah akak cakap macam ni, sebab lelaki biasanya akan berkesempatan. Kalau lafaz cerai ni dia akan berkesempatan. Dia kata, ya Arif saya tak ada niat. Padahal dalam hati dia niat pun sebenarnya. So kalau situasi macam ni, isteri lah yang akan orang kata teraniaya lah kalau nak bergantung kepada 100% niat suami sahaja. So dalam situasi akak tadi tu, apa yang akak buat, kita kena buktikan apakah tindak tanduk dia selepas dilafazkan cerai tu. Contoh macam situasi akak ni, dalam lafaz cerai tu, lepas tu dia ada tindakan dia halau isteri daripada rumah. Lepas tu tak ada pujuk pula isteri tu. So dalam situasi macam ni, kita kena buktikan mahkamah lah yang Arif, dia cakap dia tak ada niat untuk menceraikan, tapi tindak tanduk dia menjurus kepada untuk menceraikan. Okey, so nanti berkenaan ni kena ni lah, kita kena hujahkan dari segi keterangan semualah, NM keterangan semua. So dekat sini hakim dalam kes akak tu dia mengesahkan lafaz secara Yahoo Messenger tadi tu walaupun dengan penafian si suami. Atas dasar hakim berpendapat walaupun dia nafikan tapi tindak tanduk dia tu memang menjuruskan untuk menceraikan. Okey, faham tak? Sebab kebiasaannya kat mahkamah lelaki akan cakap, ya Arif saya tak ada niat pun, tapi dalam hati dia siapa tahu sebenarnya. Contohlah suami tu dia niat nak ceraikan tapi saja je nak aniaya isteri tu. Dia sampai mahkamah kata tak ada niat pun nak ceraikan. So dalam situasi macam ni kena tengoklah atau kena buktikan niat dia tu sebenarnya. Okey. Masa nak tanya apa-apa lagi? Assalamualaikum Kak Nadia. Okey, salam. Boleh tak Kak Nadia bagi satu ataupun beberapa contoh punca perceraian boleh berlaku dan apa cabaran sepanjang Kak Nadia handle kes perceraian tersebut? Cabaran. Okey. Satu yang akak cakap tadi dari segi prosedur sebagai peguam kita kena ni lah, kena hadam proses ataupun prosedur di sesuatu negeri tu. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi mahkamah macam ni, kalau nak tahu dalam satu Malaysia ni, negeri yang paling sibuk, mahkamah syariah paling sibuk adalah negeri Selangor. Okey, di Selangor ni sangatlah busy, tak kisahlah mahkamah dalam negeri Selangor tu Shah Alam ke, dekat Petaling ke, memang sangat busy. So dalam untuk kes-kes untuk negeri yang sibuk macam ni, so tangguhan kes adalah lama. Okey, bila lama sebagai peguam nak handle klien ni macam mana sebenarnya kan? Nak handle klien, lepas tu nak berhadapan dengan hakim lagi, lepas tu bila tangguhan lama kita nak percepatkan kes lagi. So maksud akak dalam situasi macam ni peguam tu kena betul-betul hadam, betul-betul tahu kerana birokrasi sesuatu mahkamah tu untuk memudahkan kes-kes lah. Okey. Kemudian apa lagi tadi Syafiqah, boleh ulang balik? Bagi punca perceraian setiap kes yang Kak Nadia handle tu. Okey. Punca perceraian dia banyak tau. Tapi dia macam ni, bila seseorang klien datang kat kita cakap okey masalah dia ni, contoh masalah dia saya kena pukul dengan suami lah, saya tak dapat nafkah daripada suami saya lah. Okey, so bila bermacam-macam lagi, contoh apa lagi, saya tak sefahaman lah, saya tengok dia berbulu di mata saya dah tak boleh dengan dia lagi. Okey, so sebagai peguam kita kena pandai target dia punya berdasarkan alasan-alasan dia nak bercerai tu, perceraian jenis macam mana yang kita nak file kat mahkamah.
Okay. Contoh kalau macam fasah biasanya akan suggestkan Sejak 27. Apa tu, sebab Sejak 27 ni orang kata yang paling senang nak cerai. Sekejap je 6 bulan settle. Tapi contohlah situasi yang ada suami hilang ataupun suami tak nak tahan mahkamah tu kan, yang tu kita akan go through kepada yang fasah lah. Okey, kebiasaannya punca perceraian punca perceraian tu lah kalau akak nak spesifikkan, tak boleh nak spesifikkan ada satu alasan yang tertentu sebab banyak sangat alasan nak bercerai. Kebiasaannya tak sefahaman, suami curang, tu common, tu biasa. Okey, lagi apa lagi punca perceraian? Paling banyak yang Kak Nadia handle kes, banyakkan punca-punca dia yang banyakkan alasan dia. Suami curang. Suami curang. Suami curang tu yang biasalah, tak kisahlah yang muda ke yang tua ke. Lagi, kalau nak tanya tadi punca perceraian kan tu cuma kalau klien datang kat kita, sebab kalau akak cakap boleh bercerai macam pelik sangat dah pula kan, maksudnya ada alasan apa-apa, contoh tak sayang tak nak ambil isteri nak kucing. Suami suami kata I tak naklah kucing, maksudnya bila sesuatu alasan yang terlampau remeh, kita akan nasihatkan lah tak perlu nak bercerai semua tu kan. Sebab bila contohnya macam Seksyen 47 akak cakap tadi tu, untuk mahkamah membenarkan perceraian, mahkamah akan tengok tahu dia punya perbalahan rumah tangga ni mencapai tak tahap syikok. Syikok ni maksudnya perbalahan yang tak boleh nak diislahkan lagi, tak boleh nak diperbaiki lagi. So adalah beberapa elemen dia, contoh bila suami isteri tak tinggal serumah lagi. Lepas tu apa lagi, contoh kalau suami isteri masih serumah tapi tak tinggal sebilik lagi. Dan ada juga kes akak baru-baru ni, walaupun sebilik, sekatil lagi, sebab ada diletakkan bantal peluk dekat tengah. Dibagi macam dua bahagian lah. Tu pun hakim akan cakap ada syikok lah kat situ. Syikok sebab dia tak nak bermuasyarah, tak nak bergaul sebagai suami isteri secara normal. So kalau soalan Syakika tadi tu, alasan anak gua akan datang kepada kita dengan banyak alasan. So bergantung dan terpulang kepada kebijaksanaan peguam tu untuk menentukan sama ada dia punya perbalahan sampai tak yang syikok tadi yang Kak cakap tu. Maksudnya dalam Islam, perkara yang paling dibenci Allah adalah talak kan. Tapi dibenarkan sebab apa? Sebab takut memudaratkan isteri tu. So bila dibenarkan dalam Islam, hakim pun akan mengambil langkah-langkah yang sepatutnya lah supaya mengelakkan berlaku perceraian tu. So ada elemen-elemen dia tertentu lah yang Kak boleh cakap. Hakim akan tengok dia punya perbalahan, dia punya pergaduhan ataupun tak sefahaman rumah tangga tu sampai tahap syikok tak. Kalau tak sampai tahap syikok, mahkamah akan benarkanlah untuk bercerai. Kalau sampai tahap syikok, barulah mahkamah akan benarkan untuk bercerai melalui proses-proses yang Kak nyatakan awal tadi. Tapi kalau alasan spesifik, biasanya curang, tak dapat nafkah macam tu lah. Okay, terima kasih Kak Nadia. Okay, sama. Lagi ada soalan? Assalamualaikum. Pada pendapat Awak Nadia, adakah penceraian sekarang ni menjadi trend bagi kebanyakan pasangan suami isteri? Trend kalau akak nak cakap trend, zaman tok nenek kita pun ada juga perceraian ni kan. Cuma yang akak boleh cakap bertambah
maju teknologi semasa kita, lagi moden zaman kita, lagi mudah nak bercerai. Okey. Okey. Contoh apa tu namanya, macam kita sekarang ada WhatsApp, kita ada message, ada email, semua tu. So lagi mudah nak orang kata nak melafazkan cerai tu, nak menulis ataupun nak tulis lafaz cerai tu amatlah mudah zaman sekarang ni. So sebab itulah kalau kita tengok zaman sekarang ni, kalau nak cakap kalau nak tanya akak berkenaan dengan statistik yang tepat, akak tak boleh lah nak tengok, maybe korang kena tanya academician lah berapa statistik yang tepat kan. Tapi sepanjang yang akak praktis sepanjang 8 tahun ni, memang lagi lama akak praktis lagi banyak kes cerai tau. Lagi banyak kes cerai. Antaranya ramailah klien datang ke akak jumpa, puan suami saya lafazkan cerai melalui WhatsApp, melalui ini semua, banyaklah. So bila lagi mudah, lagi moden, sesuatu zaman tu lagi mudah untuk melafazkan cerai. Okay. So kalau nak cakap trend anak muda tu, orang kata lagi banyak lah perceraian sebab macam baru-baru ni akak ada kes muda lagi, baru umur 26 tahun, baru setahun berkahwin nak bercerai. Sebab apa? Sebab ni lah teknologi kita sekarang lah, suami lafazkan cerai melalui WhatsApp web. So lagi mudah nak orang kata nak jari tu, nak tekan keyboard tu cepat je, nak bergaduh isu sikit je, isu tak besar pun, tapi dah sebab dilafazkan cerai melalui cara macam tu, kenalah sahkan di mahkamah. Okay, terima kasih. Sama. Lagi? Oh, okey. Untuk harta sepencarian, ni situasi bercerai kan? Bercerai kan tadi tanya akak betul tak? Okey. Bila bercerai di Selangor, negeri lain pun adalah section-section diorang yang sendiri, tapi akak fokus pada Selangor. Selangor contoh section yang diguna pakai section 122 berkenaan dengan pembahagian harta sepencarian dah. Maksudnya apabila berlaku sesuatu perceraian, mahkamah adalah berbidang kuasa untuk menentukan pembahagian harta sepencarian yang diperolehi semasa dalam tempoh perkahwinan pihak-pihak. Kalau tanya tadi boleh menuntut, memang boleh. Okey, boleh maksudnya suami isteri tu mana-manalah, suami ke isteri ke, boleh tuntut harta sepencarian mahkamah. Tapi mahkamah akan tentukan juga dia punya harta sepencarian tu macam mana. Yang pertama, basically-nya hakim akan tentukan harta itu. Yang pertama mestilah harta yang diperolehi masa tempoh perkahwinan. Contoh dalam tempoh kahwin ada beli kereta, ada beli rumah. Okey, bila apa-apa aset ataupun harta yang kita beli, kita perolehi masa tempoh perkahwinan, itu adalah harta sepencarian. Okey, dan yang kedua, contohlah apa-apa harta yang diperolehi dalam masa belum kahwin tapi dikembangkan, dimanfaatkan semasa tempoh perkahwinan, itu pun harta sepencarian. Contoh, sebelum kahwin suami ada satu tanah, sebidang tanah kosong. Bila kahwin sama-sama usahakan buat macam-macam lah dekat situ, pertanian, tanam dan berkembang tanah tu. So itu pun mahkamah akan kira sebagai harta sepencarian. Okay. So dua benda ni dua benda yang menjadi poin yang penting ataupun menjadi elemen yang penting untuk mahkamah isytiharkan itu adalah harta sepencarian.
Okey, bila mahkamah dah pastikan itu harta sepencarian, mahkamah berkenaan pengiraan tadi kalau nak ikut apa-apa formula ataupun satu kaedah yang tetap digunakan mahkamah, tak ada. Akak cakap memang tak ada kat mahkamah. So bergantung kepada kebijaksanaan hakim tu lah. Dalam nak sebelum mahkamah nak tentukan berapa yang akan diberikan kepada suami isteri ni, yang pertama mahkamah akan tengok, nanti korang tengok dekat seksi 122 yang Kak cakap tadi tu, kat situ ada dinyatakan tau apa elemen-elemen dia. Tapi secara general dia, mahkamah akan tentukan yang pertama sekali harta, apakah sumbangan suami isteri dari segi duit untuk memperoleh harta tu. Contoh, nak beli rumah kan ada deposit kan. Okey, contoh suami ada keluarkan deposit sekian-sekian, lepas tu bayar monthly rumah. So kalau suami tu ada money contribution kita panggil, sumbangan dari segi wang, lagi besarlah portion dia akan dapat untuk rumah tu nanti. Okey, kemudian termasuk isteri jugalah, samalah mana-mana suami isteri yang ada keluarkan duit, bila dibuktikan kepada mahkamah memang dia ada keluarkan duit untuk peroleh harta tu, mahkamah akan berikan portion yang besar untuk dia lah. Okey, dan plus satu lagi bagi isteri, dia tak kisahlah isteri bekerja ke, isteri tak bekerja ke, adanya tadi sumbangan secara langsung iaitu duit. Yang kedua, mahkamah akan tengok sumbangan secara tak langsung, maksudnya untuk mengiktiraf isteri ni lah, walaupun isteri bekerja ke tak bekerja ke, isteri ada urusan rumah tangga kan, masak, jaga makan pakai suami, apa lagi jaga rumah, jaga harta. So dalam situasi ni kebiasaannya untuk sumbangan secara tak langsung ni, mahkamah akan bagi 20% daripada harta tu kepada isteri biasanya lah. Okey, so kalau nak tanya akak berkenaan dengan apa kaedah pembahagian kaedah pembahagian tak ada, tapi guideline untuk hakim tentukan berapa jumlah tu ada, berdasarkan sumbangan secara tak langsung dan sumbangan secara langsung pihak-pihak. Okey. So tadi Iman tanya akak perbandingan cerai antara negeri-negeri kan, ada perbezaan tadi. Okey, so untuk yang harta sepercarian pun ada perbezaan contohnya korang tahu tak bila suami berpoligami, isteri pertama boleh pergi tuntut harta sepercarian kat mahkamah, tahu tak? Tak tahu. Okey. So dekat Selangor dia advance tau. Maksudnya kebiasaannya negeri-negeri lain dia akan follow Selangor. Sebab Selangor ni advance sikit dari segi undang-undang dia. Okey. So Selangor ni dia ambil langkah bila berlaku poligami, isteri pertama ni boleh pergi mahkamah. Dia kata, ya Arif, suami saya ni dah berpoligami, dah kahwin lain. Saya ni nak buat pengisytiharan harta sepencarian. So dalam situasi ni pun boleh. Maksudnya tak bercerai pun boleh untuk dituntut harta sepencarian. Tapi bergantung pada negeri lah. Ada negeri-negeri yang tak ada dia punya section yang berkenaan dengan poligami ni. Tadi kalau section untuk perceraian 122 keluarga Islam Selangor, kalau yang poligami ni nanti adik-adik boleh tengok kepada section 23 subsection 10 subsection B. Kat situ dia ada nyatakan. Okey. So relevansi untuk poligami pun dapat harta sepencarian ni sebab situasi macam ni lah. Contoh suami isteri ni dah hidup 10 tahun, dah ada rumah, dah ada kereta. Lepas tu tiba-tiba suami kahwin lain. So tak adil lah untuk isteri pertama ni, harta apa yang dia peroleh masa 10 tahun dengan suami, nanti nak bahagi sekali, bersekali dengan isteri kedua, tak boleh. So orang kata diadakan, diwujudkan undang-undang berkenaan dengan poligami pun boleh tuntut sepercarian adalah untuk menjaga kemaslahatan isteri pertama tu. Okay, so terjawab tak soalan? Okey, lagi ada soalan? Ada untuk soalan yang terakhir Kak Nadia. Hmm. Berapakah peratusan kes perceraian di Malaysia sejak tahun 2015 sehingga 2020?
Dan apa Oh, punca utama yang menyebabkan okey. kadar peratusan tu meningkat? Okey. Untuk soalan yang ni, uh, untuk orang kata dia punya data spesifik tu akak tak ada. Akak tak ada data. So kena tengoklah. Biasanya data-data ni dibuat oleh para akademik. Kan, contoh macam kita buat tesis, so situ kita akan tengok statistik lah. Statistik setiap mahkamah memang ada statistik dia. So kena tengok betul-betul lah dia punya statistik dia berapa. Okey, cuma kalau nak kata apa tu orang kata daripada tahun 2012 hingga 2020 tu memang ada peningkatan lah. Okey, terutamanya kalau kita tengok masa sekarang kan pandemik COVID kan, COVID-19 ni memang berlaku sangat-sangatlah peningkatan perceraian. Contoh macam bila PKP kan akak tak boleh pergi mahkamah, akak tak boleh pergi filekan kes kan. So bila PKP habis, boleh difilekan mahkamah, memang berlambak sangatlah kes perceraian. Sebab satu, biasalah duit pun jadi punca perceraian juga, sebab sekarang ni kan ramai orang tak bekerja semua kan. So apa tu namanya, bila lagi banyak nak bercerai. Satu sebab duit, lepas tu bila tak ada duit dia jadi stres. Bila jadi stres bergaduh suami isteri kat rumah. Bila bergaduh dah jadi pukul-pukul pula. So lagi banyaklah nak difilekan kes ke mahkamah. Faham? Kalau punca yang akak boleh spesifikkan time COVID ni sebab itulah duit lah. Puncanya adalah sebab duit kebiasaannya. Biasanya satu lagi, bila suami isteri ni walaupun kita berkahwin, kita tak kalau yang bekerja lah tak 24 jam duduk kat rumah kan, tak menghadap muka masing-masing. So bila COVID ni 24 jam adalah isu nak bergaduhnya. So lagi banyaklah nak bercerai masa time COVID ni. Okey, jelas Kak Nadia. Terima kasih. Okey, so nanti kalau katakan ada apa-apa tak jelas, nanti boleh ni lah bagi soalan tu pada Iman, nanti bolehlah akak jawab secara tulis. So senanglah korang refer kan. Boleh. Session tu pun akak boleh bagi. Okey. Okey. Ada apa-apa soalan lagi? Kak Nadia, saya nak tambah satu soalan boleh? Boleh. Kak Nadia, contoh pasangan suami isteri ni, dia waktu bercerai, dia Islam dua-dua. Kemudian Dia apa? Sorry tak dengar? dia Islam. Berislam, okey. Masa bercerai Islam, okey. Kemudian selepas bercerai tu salah seorang daripada mereka murtad. So hak untuk diorang kan selepas bercerai terkesan ataupun okey. Dalam soalan macam ni, bila bercerai, kebiasaannya benda pertama orang akan tuntut hadanah hak penjagaan anak. Okey. Bila bercerai ni, mestilah nak ditentukan anak ni di bawah jagaan siapa kan. Okey. So dalam situasi bercerai, salah seorang murtad, yang akan paling terkesan adalah hak penjagaan anak. Okey, sebab untuk rujukan korang, kalau kat Selangor, contohnya sekejap ya, kat tengok bagi section. Section berkenaan dengan hadanah ni, section 82 Enakmen Undang Keluarga Islam Selangor, dia nyatakan kat situ bila bercerai dia ada bagi hierarki lah, tangga-tangga ataupun siapa yang layak untuk menjaga anak. Okey, itu dia punya hierarki siapa yang layak. Kemudian yang section 83 seterusnya dia akan spesifikkan lagi. Contoh kalau ibu tu layak untuk menjadi hadinah anak, untuk menjaga anak, dia mestilah seorang yang beragama Islam, dia mestilah seorang yang berakal, apalagi dia mestilah seorang yang orang cakap untuk mampu untuk menjaga anak tu. Okey, itu yang pertama. Maksudnya kalau dalam situasi macam ni, kita kena tengok apakah kelayakan dia dulu. Okey, kalau macam tadi, kalau dia bercerai di Islam, okey, layaklah kan. Okey, so bila dia bercerai, lepas tu dia murtad pula. Okey, yang tu kita kena tengok pula section seterusnya berkenaan dengan section 84
Endowment Keluarga Islam, dia ada cakap kat situ, apakah elemen-elemen yang menghilangkan kelayakan seseorang untuk menjaga anak. Salah satunya dekat situ dia ada terang-terang menyatakan bila salah seorang tu adalah murtad. Murtad ni kita faham keluar dari Islam lah. Okay. So bila situasi macam ni, kena contohlah suami isteri tu yang murtad, so suami kena pergi filekan kes di mahkamah lah, untuk membuktikan memang isteri dia ni dah murtad. So nanti setelah perbicaraan, so nanti hakim akan memberi ataupun menukarkan ataupun membatalkan perjanjian pada ibu, diberikan kepada si bapa. Okey, sepanjang pengalaman akak kebiasaannya akak akan dapat klien yang Cina mualaf. Cina mualaf, kita biasalah kalau orang kahwin, orang masuk Islam sebab kahwin, bila bercerai dia mudah nak goyah sikit tau. Okay, dalam situasi macam ni kebiasaannya lah akak akan bukan ugut lah, lebih kurang pada kita nak cakap kat dia, sebab kita dalam secara indirectly kita tak nak kasih dia keluar Islam kan. Okay, so akak akan cakap dengan dia lah, okay, so sekarang ni anak di bawah jagaan dia, walaupun suami tu, contohlah suami tu asal Islam, dia ni bukan asal Islam masuk ke Islam, mahkamah dah bagi ni dia punya kelayakan untuk menjaga anak. So kalau katakan dia kembali kepada agama dia yang asal ataupun bertukar agama daripada Islam, akan memang terus terangan dia lah, memang hak penjagaan akan hilang, akan diberikan kepada suami atau kepada sesiapa yang layak. Contohlah kalau dua-dua murtad, nak bagi siapa? Kan? So kena tengok hierarki lah, nenek dia Islam ke tak ke, tengok macam mana. Okay. So kalau berkenaan dengan keluar Islam atau murtad ni, biasanya kita tengok yang hadanah lah akan beri kesan yang sangat besar dekat situ. Sebab satu, kita nak jaga akidah anak tu lah. Okay, lagi? Masih Kak Nadia. Sama. Yang lain ada nak tanya soalan? Tak ada lah. Tak je. So itulah, kalau katakan tak jelas dengan jawapan akak tadi tu, ada apa-apa kemusykilan, bolehlah bagi soalan kepada Iman, nanti Iman boleh teks akak lah, nanti akak boleh jawab. Mana-mana tak jelas, sebab biasalah kalau kita secara orang kata live ni, banyak benda yang kadang-kadang tak tercover. Okay, rasanya itu sahaja daripada kami setakat ni. Okay. Terima kasih banyak Kak Nadia. Sama. Sekejap, korang semua ambil syariah Betul. Syariah bidang spesifiknya? Syariah, dia tak mau ke undang-undang sangat. Oh, sebab kalau macam akak dulu, kalau syariah tu general syariah, lepas tu bawah syariah ada syariah ekonomi, syariah undang-undang, syariah fiqh ke. Maksudnya korang syariah secara general lah ya. Okay, tak apa, syariah pun nanti kalau nak praktis jadi peguam, boleh sambung lah diploma kehakiman kita panggil. Sambung kalau UiTM 9, kalau tengoklah you masing-masing macam mana. Ada yang jadi lawyer ke? Ada, tak ada? Dia rasa susah kalau lawyer ni dalam lawyer bukan, dia ikut kita punya minat lah satu lagi, sebab kalau jadi lawyer ni yang biasa buat akak pening kepala nak layan kerana mahkamah dengan klien. Kalau kita fokus kita punya kertas kerja ataupun pleading kita, tak masalah. Kadang klien kita nak kena ni lah, kita kena nak jadi peguam ni, kita kena ada skill ataupun kita kena tahu macam mana nak handle klien kita ni, macam mana nak handle hakim, macam mana nak handle orang kaunter mahkamah, semua tu kena handle. So biasanya kalau tanya akak lah, yang cabaran akak nak melayan kerana orang ni, yang tu yang kadang kita naik darah dengan orang macam ni kan, kadang hilang sabar. Kalau dari segi undang-undang tu
akak rasa tak ada masalah sangat. Sebab satu lagi kita sentiasa ni lah, lagi lama kita praktis, lagi banyak situasi baru yang kita jumpa, lagi kena bijak lah orang kata macam tu. Tapi seronok je sebab kita boleh ni, kalau peguam ni contoh kita adalah sedikit kita boleh ada ilmu psikologi. Contoh tengok situasi orang macam ni, kita dah boleh baca dah orang macam ni, okey macam ni masalah dia. Lagi maksudnya maksud akak kita lagi mengenal pelbagainya ragam manusia dekat muka bumi ni. Macam tu. Lagi senang kita nak handle orang lah, ataupun dan kebiasaannya kita tengok situasi tu jadikan pengalaman untuk diri kita dan pengajaran untuk diri kita sendiri lah. Dia berbeza kalau kita kerja kat pejabat, kita tak akan ada ataupun tak berapa sangat skill kita untuk menghadapi manusia ni. Tapi seronok lah kalau tanya akak, okey je, seronok je. Okey, Kak Nadia nak ambil gambar boleh? Okey, boleh. Screenshot kan? Okey, jadi semua 1, 2, 3. Sekejap. One more. 1, 2, 3. Okay. Okey. Okay, Kak Nadia rasanya takat tu je persoalan kami yang semuanya terjawab jelas. InsyaAllah kalau ada apa-apa nanti Iman tanyalah dekat WhatsApp kalau ada apa-apa yang kita orang macam tak tahu ke apa ke. Okey, boleh. Okey. Ya. Okey, sama. Terima kasih Kak Nadia. Okey, sama. Good luck semua. Ya, terima kasih. Semoga berjaya. Amin. Okey, dah tamat akak boleh end call Ya. Boleh. Perbandingan. Tak apalah kalau macam Nanti tu kita buat perbandingan. Tadi kan kita dapat cara cerai dengan pembahagian untuk apa nama dia? Harta sepencarian, betul tak? Kalau macam cara cerai tu kita dapat daripada negeri Johor yang tak boleh kan? KS sama negeri Sembilan boleh. Okey, lepas tu lagi satu perbandingan kita buat dari aspek harta sepencarian. Macam negeri mana yang tak boleh dapat, silap, macam negeri Selangor, isteri pertama boleh tuntut kalau suami dia berpoligami. Lepas tu nanti kita research sikit negeri mana yang tak amalkan cara macam tu. Macam tu pun boleh jadi buat perbandingan. Sebab dah 2 responden, kita try minta perbandingan dari negeri tapi macam tak dapat. Banyakkan dapat senang. So, Kalau statistik tu kita nak kena buat macam mana? Okey, statistik semalam masa lepas kelas saya tanya kat madam kata tak apa, statistik tu madam memang tak spesifikkan pun sebab madam pun tahu responden takkan boleh nak bagi. So kita ambil je daripada Google, cari yang latest. Macam contohnya Keratan Akhbar lah yang paling mudah madam kata. Daripada Keratan Akhbar tu kita itu bahagian Mai kan, Mai dengan siapa lagi seorang? Datul. Nanti Semalam saya cek dengan madam kan. Lepas tu madam tanyalah, madam kata boleh call pegawai agama negeri yang kita buat research kan. Lepas tu saya adalah kenalan tapi tak tahu bukti ke tak. Nanti saya try tanya, kalau tak saya just WhatsApp je lah kan untuk minta statistik ke apa ke. Sebab sebab kat Google pun memang tak ada lah kan, dia orang ada statistik untuk pendaftaran perceraian. Betul. Ya.
Kenal tu lah. Tak ada. Awatif lah, Awatif. Awatif kan ayahnya Hmm. apa? Ke kawan ayahnya hari tu. Awatif. Sebab kita bukannya nak interview apa, kita kan just nak tanya je, nak tahu perbezaan dalam orang Kedah tu. Macam tu kita buat sama juga. Dengan yang pasal cerai tu sekali, kalau Kedah, kalau lelaki tak mau cerai, kes tu boleh disambung ataupun terputus macam Johor. Hakam. So nanti isu kita kat sini nak buat 3 ke 2 isu. Sebab sebenarnya isu ni kalau dalam kes ada 3 tapi ikutlah 2-3. So nanti isu kita kat sini pasal cerai hakam tu, pasal cara perceraian tu dengan apa nama dia, harta sepercarian. Lagi satu kalau nak buat 3, Kalau nak buat 3 mesti boleh hargana kot. tu hak jagaan anak tu. Ya. Okay, boleh. Yang case ni untuk pembandingan Apa dia masalah? Yang case ni untuk pembandingan Patutnya kes tu untuk pembandingan, nak bagi dekat responden. Tapi tak bagi sebab responden dua-dua patutnya kes tu nak bagi pada Kak Nadia lah. Tapi Kak Nadia kata tak apa, dia tak refer kes, dia just bagi mulut macam tu je. Tapi kes tu kita boleh juga nak guna sebab semalam kemarin ada budak lelaki tanya dekat Medium, boleh ke kalau kita nak guna kes daripada Google and kes tu kes lama. Macam tu lah. Lepas tu Medium kata boleh. Okay. Nanti kalau macam ada apa-apa tak jelas, tanya je lah. Apa dia Nurul? Dah bagi. Kau tak buka Dah WhatsApp. bagi. Dah bagi. Kau kenapa? Nanti aku tu balik, aku hantar balik yang tu. Okay. Boleh? Nanti kalau korang ada apa-apa yang tak faham, tanya lah. Nanti kita tanyakan dekat Medium. Alright. Okay, terima kasih semua. Okay, minta Terima maaf kasih. semua. Okay, bye. Bye. Bye.